Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So hari ni kita akan sambung tajuk ketaksamaan linear. Actually kita dah habis dah ketaksamaan linear. Kita nak buat ulang kaji lah. Dekat praktis SPM kertas 1 dan kertas 2. So kalau kamu nampak ni, kertas 1 ada 4 soalan je lah. Bukan bermaksud waktu dekat exam nanti ada 4 soalan. Ni just dia bagi contoh lah. Dia banyaknya ketaksamaan linear ni adalah pada kertas 2. So kertas 1 ni ada juga mungkin dalam 1 ke 2 soalan sahaja. Okay, kita tengok. Antara 4 soalan ni, pilih, saya bagi 2 je lah soalan yang boleh bincang. Okay, soalan yang mana kamu nak kita bincangkan? Ada 4 soalan ni. Saya tak dengar suara ke? Siapa chat? Oh, soalan 3 dan 2. Alright. Soalan 3 dan 2. Okay. Jom kita tengok. Soalan 2 dululah. Okay. Antara ketaksamaan linear berikut, yang manakah mewakili pernyataan di atas? So, kita baca dulu soalan dia. Dia kata, harga sebatang pen biru adalah RM2. Harga sebuah buku nota ialah RM3. Okay, pen dan buku nota. So, Ashwal ni ada RM55 nak beli X batang pen biru. So, pen biru tadi RM2 dan diwakili dengan huruf X. Lepas tu, Y pula buku nota tambah dengan buku nota harga dia RM3. 2X tambah 3Y. 2X tambah 3Y. So, A dan B tak ada. Lepas tu apa kena mengena dengan RM55? Dia ada RM55 je nak belanja. So dia boleh belanja lebih tak? Tak boleh. Ni semua kurang. Dia ada 2 pilihan sama ada dia beli semua ni, pen dengan buku ni kurang daripada RM55 ataupun kurang atau sama dengan RM55. Okay, jawapan yang lebih tepat adalah yang mana? Boleh tak dia belanja cukup-cukup RM55? Boleh tak? Tak. Kenapa tak boleh? Kalau mak kamu bagi duit belanja RM5, boleh tak kamu habiskan je RM5 tu buat beli makanan? Boleh. Boleh sebenarnya. So jangan apa? Dia ni yang penting within budget lah. Kalau total semua RM55 tak ada masalah. Betul je jawapan dia. So jawapan yang lebih tepat adalah C. C. Ni jawapan yang lebih tepat. Jawapan ni betul kalau tak ada pilihan jawapan C. Tapi jawapan yang lebih tepat adalah C lah. Beli semua sama ada total kurang atau sama dengan RM55. Okay. Soalan nombor 3 pula. Soalan nombor 3. Antara ketaksamaan linear berikut, yang manakah mentakrifkan kawasan berlorik dengan betul? Okey, yang ni semua sama je, Y tambah 2X. So garis ni adalah Y tambah 2X punya. So ni dia lorik bawah ke atas? Lorik belah bawah ke atas ni? Tak, ni nombor 3 ni. Kawasan ni adalah kawasan bawah. Yes, ini kawasan bawah. Kalau kawasan bawah, arrow dia mesti ke kiri lah. Macam ni. Ke kiri. Kurang. So, B dan D ni salah. Kalau B dan D, dia akan lorik belah sini. Ini B dan D punya. Yang ni adalah pilihan A dan C. Lepas tu, kamu tengok pula. Garis ni. Garis ni putus-putus ke solid?
Kalau solid, ni kan solid kan. Kalau solid, simbol yang mana betul? Single ke double? Cuba ingat balik. Single atau double? Double. Yes. Kalau solid, jawapan dia yang double. Ni recap balik. So, kalau kamu lupa, kena ingat. Yang ni, simbol, okey. Simbol ni, ke kiri, ke kanan ni mewakili kawasan berlorik. Kalau ke kiri ataupun kurang, kawasan lorik dia adalah bahagian bawah. Bahagian bawah. Ataupun bahagian kiri. Kalau ni, kalau ke kanan ataupun lebih besar, bahagian yang dilorik adalah belah atas. Atas. Ini atas ataupun satu lagi ke kanan. Lepas tu, tengok pula jenis arrow tu. Kalau dia double, kita tengok kat garis dia. Double ni garis dia solid. Kalau dia single, garis dia putus-putus. Okey, ni saya nak kamu ingat yang ni lah. Okey, seterusnya. Settle kertas 1. Nanti 1 dan 4 tu kamu cuba. Okey, kita pergi ke kertas 2. Okey, kertas 2 ni, dia ada 2 bahagian. Bukan 2, kalau ada 3 bahagian. Tapi untuk tajuk ketaksamaan linear ni, dia keluar pada 2 bahagian saja, iaitu bahagian A dan B. Bahagian A dan B. So, apa beza bahagian A dan B ni? Adalah tahap pengolahan soalan tu. Bahagian A, kalau kertas 2 bahagian A, dia simple sikit lah. Markah dia pun paling banyak untuk satu soalan tu dalam 3. Paling banyak untuk satu soalan tu adalah 3. Okay. Tapi kalau bahagian, dia ada yang sub soalan ni 2, 3. Okay. Kalau bahagian B, soalan dia ni, satu soalan tu boleh jadi ada 3 ke 4 soalan dalam satu soalan. Bahagian B, dalam satu soalan tu, kamu boleh tengok dekat contoh surat 91 dan 92. Satu soalan tu boleh ada 2 ke 3 lah. Macam satu soalan tu ada A, B, C. Lepas tu total markah 8 ke 10 markah untuk satu soalan. Tu beza dia bahagian A dan bahagian B. Bahagian A biasa simple dia. Dia seolah-olah macam kertas 1 tapi dia tak bagi pilihan jawapan. Okay, so bahagian A tu ada berapa ni? 9 soalan. Okay, soalan mana yang kamu rasa susah? Yang nak kita bincangkan. Soalan bahagian A. Hari ni kita buat ketaksamaan linear je. Kita nak habiskan. Cuba tengok ada 9 soalan tu. Yang kamu rasa macam susah sikit lah nak buat. Ya? Soalan 3 boleh. Dengan 6. Kak Anis nak 6. Okey, 3 dan 6. Okey, kita pergi soalan 3 dulu. Sekejap, Sarah ni ayah main Sarah Cikgu. Okey. So, saya paste soalan ni dulu bagi saya masa sekejap. Soalan nombor 3 dulu. Soalan 3 ni kabur sikit Macam mana saya ambil gambar tadi. Okey. So, ni soalan nombor 3. Soalan ni tak kata apa-apa. Dia tunjuk macam ni je. Dia kata Y kurang atau sama dengan X tambah 2. Part Y lebih besar daripada X. Part Y lebih besar daripada X. Satu lagi X kurang daripada 2. So, kalau kamu perhatikan dekat soalan ni dah ada 2 garis. So, garis yang pertama ni Y sama dengan X tambah 2.
Yang ni, okey ni saya tandakan ni nombor 1, 2 dan 3. So ini, yang garis yang ni nombor 1 punya. Garis yang ni part Y sama dengan X. Yang ni. Ni nombor 2 punya. So dia tak ada garis nombor 3. So garis nombor 3, X kurang daripada 2. X kurang daripada 2, kamu kena lukis garis X sama dengan 2 dulu. So kamu tengok ini paksi X. X sama dengan 2 kat sini. So garis kamu kalau paksi X tu melintang, kamu tak akan lukis garis X sama dengan 2 tu melintang juga. Dia mesti arah bertentangan lah. Maksudnya the opposite. Kalau melintang, lawan dia apa? Menegak. So kita akan lukis garis menegak. Nak lukis garis tu kena tengok. Ini solid ke? Solid pula. Ini single ke double? Dia ni single. Maka garis kamu adalah garis putus-putus. So lukislah garis putus-putus kat sini. Yang kat sini. Pakai pembaris Okey, inilah garis dia. X sama dengan 2. Sekarang, okey, kalau kamu perhatikan, kamu akan nampak sebuah segitiga. Bila dia ketak sama linear ni, dia punya benda mudah dia adalah kamu lorek je kat dalam ni. Dalam segitiga bentuk dia lah. Bentuk apa dia? Segitiga lah kamu lorek dalam dia. Itu yang mudah dia. Tapi kalau kamu nak confirm kan, betul ke ni? So kamu tengok dulu, garis yang pertama tadi simbol dia kurang. Kalau kurang, kena lorek bawah. Ni garis dia kan? So kena lorek bawah. Sini. Yang ni, part Y sama dengan X ni, garis dia yang ini. Dia kata lebih besar lorek atas juga. Yang ni X kurang daripada 2 ke kiri. So sini juga. Betul lah kawasan ni. Kawasan ni yang kamu kena lorekkan. Okey, nombor 3 setakat ni. Okey, cikgu. Alright. Saya nak pergi ke Terima kasih, cikgu. Alright, sama. Kita nak pergi ke soalan nombor 6. Mana? Okey, pause sikit. Okey, soalan nombor 6 sama, lebih kurang sama macam soalan nombor 3 tadi. Dia bagi garis, tapi garis tu tak cukup. Garis tu ada 2 je. So ini, sorry lah ni tak clear sikit yang ni. Ni X tambah Y kurang daripada 3. Yang pertama, Y tolak X lebih besar daripada 2. Ini yang kedua, Y lebih besar. Oh, ada 4 garis ni. Sorry, ada 4. Y lebih besar daripada negatif X. Ini garis yang ketiga. Dan keempat, oh patutlah ada 4 markah. X lebih besar daripada negatif 2. Ini garis yang keempat. Jom kita tengok garis yang dibagi ni. Siapa punya? Berapa ni? 6. Okey. Garis yang pertama ni, yang putus-putus ni X tambah Y punya. So ini yang nombor 1 punya. Okey, garis yang solid ni Y tolak X ni nombor 2 punya. So ada 2 garis ni. Okey. Garis yang ketiga dengan keempat lah kita nak kena lukis. Garis yang ketiga, saya contek kat sini. Garis yang ketiga, Y lebih besar pada negatif X. Bila kita nak lukis, kita lukis garis, kita buat Y sama dengan negatif X. Okey. So ni kita perlukan 2 titik untuk buat garisan. So saya akan letak sini X, sini Y. Okey, sebab dia bagi tahu Y dengan X ni sama dengan, so saya boleh letak apa-apa nombor lah. Okey, so saya tengoklah dekat dalam graf ni. Dalam graf ni, nombor paling besar pun 4. 2 dengan 4. So katakanlah, kalau saya bagi tahu Y sama dengan 2, berapa nilai X? Kalau Y sama dengan 2, X berapa? Kalau Y sama dengan 2, X sama dengan? Cuba tengok ni. Nilai Y sama dengan X. Tapi X adalah negatif. So kalau Y 2, X dia berapa?
apa ni? Yes, negatif 2. Kalau Y2, X dia negatif 2. Sama juga kalau saya letak nombor 4. Kalau 4, Y dia 4 juga tapi bukan 4, negatif 4. Okey. So saya dah ada 2 titik, saya nak buat garisan. Okey. Ni ketika X dia negatif 2, ini paksi X. X negatif 2, Y dia adalah 2. Y dia adalah 2. So kat sini. Kat sini adalah X negatif 2, Y 2. Lepas tu dari satu titik, masa X dia 4, X4 ni kat ujung sini lah. X4, Y dia, X negatif 4 kat sini, Y dia 4. So saya pangkah kat sini. Okay. So saya dah ada 2 titik. Saya akan gariskan sampai habis kertas graf tu. Kamu jangan sambung 2 titik ni je. Sambung sampai berhabis kertas graf. Okay. Lepas tu tengok dulu. Ni nak lukis garis putus-putus ke garis solid? Putus-putus ke solid? Putus-putus. Yes. Lukislah garis putus-putus guna pembaris. Saya tak ada pembaris. Kamu tolong guna pembaris saya. Angkatlah ni putus-putus. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Ini garis yang ke-3. Seterusnya, garis yang ke-4. Okey. Garis yang ke-4 pula. Okey. Garis yang ke-4, ni senang sikit lah. Sebab dia kata X lebih besar daripada negatif 2. So, kamu carilah X ketika X negatif 2 duduknya kat mana? Dekat sini. So, kalau paksi X melintang, kamu akan lukis garis X tu menegak. Paksi X melintang, garis tu kamu lukis menegak. So, ni nak lukis garis putus-putus ke solid ni? Solid. Yes. Lukislah garis solid. Guna pembaris. Menegak dekat atas nilai X negatif 2. Okay, sekarang, kalau nak senangnya, kamu tengok kat sini, kawasan mana yang di tengah-tengah ke-4 garis, iaitu kat sini. Situlah yang kamu nak kena lorek. Okay, tapi kalau kamu nak confirmkan, betul ke situ? Boleh, tak ada masalah. Jom kita tengok. Saya tandakan dengan pen merah. Okay. Garis yang pertama, lebih kecil. Garis yang pertama ini. Ini garis yang pertama, lebih kecil maksudnya bawah dia. Kat sinilah bawah dia. Lepas tu, yang garis yang kedua pula, lebih besar. Lebih besar atas dia. Betul lah kat sini juga. Lepas tu, garis yang ketiga, yang ini. Garis yang ketiga lebih besar kat sini juga. Garis yang keempat, lebih besar. Garis yang keempat yang sini. Lebih besar dia ke kanan. Betul lah kat kawasan ni. Ini kawasan yang kamu nak kena lorek ni. Secara mudahnya kamu tengok kawasan nak lorek ni biasanya in between apa ni? Tak nampak lorek dia. Sekejap. Biasanya kawasan dia adalah di tengah-tengah garis. Kalau kamu lukis 4 garis, di tengah-tengah 4 garis tu, itulah kawasan yang kamu nak kena lorek. Okey, setakat ni okey? Clear soalan nombor 3 dan nombor 6? Boleh. Alright. Cikgu. So, untuk bahagian A, saya hold dulu. Kita buat dulu bahagian B pula. In case takut tak sempat nanti. Nanti lepas bahagian B, baru kita pergi bahagian A balik. So, bahagian B, ada apa nama ni? 3 soalan. Pilih satu soalan yang kamu nak kita bincang.
Dah ada yang pilih ke? Nombor 11. Okey. Nombor 11. Bagi saya masa nak paste ni jap. Ni. Oh, kecil no. 11 muka surat 92. Okey. Jom kita tengok soalan nombor, ya Allah ya Rabbi. Soalan nombor 11. Okey, inilah biasa soalan dekat kertas 2 ni. Dia ni A dan B straight. Soalan C ada soalan kebat. So jom kita buat dulu. Biasa soalan A dan B ni dia suruh buat ketaksamaan. Lepas senaraikan ketaksamaan, dia suruh kamu lukis. Bila lukis, lorek. Itu. Nanti soalan C, dia akan tanya soalan berdasarkan graf kamu tu. So kalau graf kamu salah, salahlah jawapan kamu. Ataupun kalau kamu gariskan tu sengit sikit je, jawapan kamu akan lari. Tapi kalau jawapan tak sama, tu tak ada masalah. Yang penting jawapan dia dekat-dekat. Dekat-dekat dengan jawapan yang betul. Okey, jom kita tengok soalan nombor 11. Puan Rohaya nak sewa dewan, hotel. Okey, X buah dewan kecil. Y buah dewan besar. So, dia kata dewan kecil ni dapat muatkan 40 orang murid. 40 orang murid dengan bayaran sewa sebanyak RM100. Dewan besar pula boleh muat 70 orang murid, bayar sewa RM120. Peruntukan yang disediakan untuk bayaran sewa dewan adalah sebanyak RM1,200 dan bengkel itu melibatkan sekurang-kurangnya 280 orang. Okey. So dekat sini kita nak tunjuk kenapa dia bagi tahu ringgit-ringgit ni, sebab dia ada bajet. Dia bagi tahu bajet dia 1,200 je. So, kita tengoklah ni. Mana tadi? Dewan kecil. Dewan kecil adalah huruf X. Harga dia RM100 dan boleh muat 40 orang. Okey. Dewan besar pula adalah huruf Y. Harga sewa dia adalah RM120 dan dia boleh muat 70 orang. Okey, sekarang clue dia adalah pada peruntukan ayat yang ni, yang warna biru ni. Yang saya kotakkan warna biru. Ini clue dia. Clue yang pertama adalah pasal duit. Clue yang kedua adalah mengenai berapa orang boleh muat dalam dewan tu. So, untuk clue yang pertama, duit ni, kita kena tunjuk pengiraan duit jugalah. Macam ni, RM100 harga dewan kecil campur dengan RM120 harga dewan besar. Yang ni. Lepas tu, bajet dia RM1,200. Nampak tak yang saya ambil ni semua yang RM. Ada RM. RM 100, RM 120 dengan RM 1,200. Saya nak tunjukkan bajet dia. RM100 campur RM120. Total dia RM1,200. Okey. Simbol apa yang saya sesuai letak kat sini? Dia sama macam yang duit belanja tadi tu. Kita boleh belanja within the budget ataupun
betul-betul ikut bajet tu. So simbol apa yang sesuai? Boleh saya letak, okey, kurang ke lebih? Letak bajet kurang ke lebih? Kurang, betul. Okey, boleh sama dengan tak? Boleh. Okey, boleh sama dengan. Oh. Okey. Boleh sama dengan. So ini yang pertama settle. Okey, yang kedua pula. Yang kedua clue dia pasal jumlah orang kat dalam dewan tu. Okey, jumlah orang dalam dewan tu 40 orang boleh muat dalam dewan kecil, 70 orang boleh muat dalam dewan besar. So total boleh buat sekurang-kurangnya. Okey, bengkel tu melibatkan sekurang-kurangnya. Maksudnya paling sikit pun 280 orang. Paling sikit. Tak boleh lagi sikit. Bila dia kata sekurang-kurangnya, paling sikit 280 orang. Lebih tak apa. Janji jangan kurang daripada 280. Sama pun tak apa. So kita tunjuk macam ni. 40 orang budak yang duduk kat dalam dewan kecil campur dengan 70 orang budak yang duduk kat dalam dewan besar 280. Okey, tadi saya kata paling sikit pun 280. Tak boleh lagi sikit. So simbol dia adakah sama dengan simbol yang pertama ataupun lain? Lain. So saya kena letak simbol apa ni? Lebih besar sama dengan. Yes, lebih besar atau sama dengan. Jumlah murid tu mesti lebih daripada tu ataupun sama. Sebab paling sikit pun 280. Lebih tak apa. Okey. So, kita dah dapat 2 markah kat sini. Okey, untuk dapatkan markah seterusnya, kita kena lukis graf. So, kat sini dah ada graf dah. Okey. Tapi saya tak pasti exam nanti dia bagi ke tak kotak ni. In case kalau dia tak bagi, kamu kena lukis sendiri. Tapi saya rasa kalau based on markah ni, soalan kamu ni, kalau dia suruh guna kertas graf sendiri, dia akan bagi tahu. Dia bagi tahu guideline lah nak lukis. Okey, satu kotak tu boleh berapa, isi berapa. Yang ni sebab dia tak bagi guideline, boleh jadi dia bagi macam ni jugalah. Boleh jadi. Tapi kalau dia bagi guideline tu maksud kamu kena lukis pakai kertas graf lah. So kalau exam kat sekolah nanti, tolong prepare kertas graf sekali. Cuma waktu exam SPM tu tak adalah. Exam SPM kamu datang lenggang je. Bawa stationery. Nanti apa ni, semua tu Dewan Peperiksaan yang akan sediakan. Okay, jom kembali kepada soalan B tadi. So kita dah ada kertas samaan. Kita nak lukis garis dia. Okay, kalau kamu perasan garis dia ni, paling besar pun 12. Paling besar pun 12. Tapi kamu punya kertas samaan ni sampai ratus-ratus. So apa nak buat? Kita kecilkan dululah. Takut kamu confuse. Okey. Kecilkan. Okey. Nak kecilkan ni. Nak bahagi berapa? Apa persamaan 100 dengan 120? Diorang ni sifir berapa? 10 dengan 12. 100 dengan 120 sifir berapa ni? Kalau saya potong ni, kosong kat belakang ni, tinggal 10x tambah 12y kurang atau sama dengan 120. Okey, apa persamaan 10 dengan 12? Sifir berapa? Dua. Sifir 2. So sifir 2 kita akan bahagikan dengan 2. Semua bahagi 2. 10 bahagi 2, 5x tambah 12 bagi 2, 6y kurang atau sama dengan 120 bagi 2, 60. Yang belah kanan ni
nilai dia besar tak apa. Yang penting yang ada dengan huruf X dengan Y ni kau boleh nak paling kecil lah boleh pergi supaya dia tak apa ni mengconfusekan lagi. Dia kau boleh paling kecil tu paling bagus. Kalau kamu tak nak kecilkan tak ada masalah sebab kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Cuma kalau saya prefer kecilkan nilai dia. Okey. Sekarang kita dah kecilkan nilai dan kita nak lukis garis. Nak lukis garis, ingat kita perlukan 2 titik. Kita perlukan 2 titik untuk lukis garis. So kita pun buatlah kotak X dan Y. Okey. Ketika X sama dengan kosong, sila tutup huruf X. Okey. Okey, konon ni saya tutup dah ni. Okey, tutuplah huruf X. So kamu nampak yang tinggal adalah 6Y dengan 60. So Y sama dengan 60 bahagi 6. Ini cara saya buat. Sebab X sama dengan kosong, apa saja yang darat dengan X akan jadi kosong. Sebab tu saya padam terus X ni. So kalau kamu tak payah padam lah, kamu tutup je pakai jari. Yang 5X tadi tu tutup pakai jari. So yang tinggal Y sama dengan 60 bahagi 6 kan. 60 bahagi 6 berapa? 10. Okey. 10. Okey. Itu X. Saya tulis balik huruf X tadi yang saya padam. Seterusnya kita nak cari kalau Y sama dengan kosong pula. Kalau Y sama dengan kosong, ambil jari kamu tu, tutup huruf Y. Y, kalau dengan Y tu ada nombor, tutup sekali dengan nombor tu. Okey, katakanlah kononnya saya tutup lah ni. 6Y. So yang tinggal 5X dengan 60. So X sama dengan 5 bawa sebelah dia jadi bahagi. Okey, 60 bahagi 5 sama dengan 12. Betul ke? Kalau salah betul kan? So dapatlah 12. Okey, so kita dah ada 2 titik. Bila dah ada 2 titik, barulah kita boleh garis. Ni tadi apa? 6Y. Baru kita boleh garis. So sekarang kita tengok ketika X sama dengan kosong, Y sama dengan 10. X kosong kat sini, Y 10 kat sini. Okey. Ni pula ketika X sama dengan 12, Y dia sama dengan kosong. Okey, Y kosong, X 12 kat sini. So ada 2 titik, sambungkan 2 titik ni. Garis sampai habis kertas graf tu lah, hujung ke hujung. So nak garis tu, tengok pula lah. Ini garis solid ke garis putus-putus? Solid ke putus-putus ni? Solid. Betul. Garis yang solid. Sebab saya tak ada pembaring. Saya takut saya salah garis. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey. So dah settle yang tu. Kita nak buat yang lagi satu pula. Garis yang kedua. 40X tambah 70Y kurang, bukan kurang. Lebih besar atau sama dengan 280. Okey. So untuk ini, kita akan buat benda yang sama, kecilkan. Kecilkan ni, okey, kalau ada kosong kat belakang ni, potong je kosong dulu. Potong dulu kosong, so yang tinggal 4X tambah 7Y lebih besar atau sama dengan 28. 4 dengan 7 ni ada persamaan tak? Ada, apa yang sama? Diorang ni ada sifir berapa? Ada tak? Diorang ni sama sifir ke 4 dengan 7 ni? Kalau macam 10 dengan 12 tadi, diorang sifir 2. Tapi 4 dan 7 ni, diorang ada sama sifir mana-mana tak? Ada ke tak ada? 4 darab 2 dah 8. Tak ada dapat 7. So diorang ni tak ada dalam sama sifir. Dan maksudnya kita dah tak boleh kecilkan dah. Ni dah paling kecil dah ni. 4 dengan 7 ni dah paling kecil. So tak payah kecilkan macam 10 dengan 12 tadi. So
fokus pada macam mana kamu nak buat titik pula. Cari 2 titik. So macam biasa, saya buat kotak. Ini X, ini Y. Okey, jom kita cari. Ketika X sama dengan 0, sila tutup huruf X dengan jari anda sekali dengan 4 tu lah. So yang tinggal adalah 7Y dengan 28. So Y sama dengan 28 bahagi 7, dapatlah 4. Dapat 4. So, jawapan dia 4 sini. Ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 4. Okey. Yang ni pula, cari ketika Y sama dengan 0 pula. Ketika Y sama dengan 0, gunakan jari anda tutup 7 dengan Y ni. So yang tinggal adalah apa ni? 4X dengan 28. So tinggal 4X dengan 28. So X sama dengan 28 bahagi 4. So yang tinggal adalah 7. Dah ada dah 2 titik. Okey, dah ada 2 titik. Kita pun nak lukislah titik tu. Mana saya punya colour? Okey, purple. Okey. Kita pun lukis. Oh ni, saya lupa nak ni. Bila kamu dah lukis garis, tolong labelkanlah. Ni tadi ketaksamaan yang pertama. Nama ketaksamaan tu, nama garis tu, bukan nama ketaksamaan. Ini garis 5X tambah 6Y kurang daripada 60. Ataupun kalau bolehlah ni. Garis yang seterusnya tadi kita lukis. X kosong, ketika X kosong, Y dia 4 dekat sini. Ketika Y kosong, X dia 7. Y kosong, X dia 7 kat sini. So ni garis solid. Sama dia double kan. So kita pun lukis garis yang solid. Lebih kurang macam ni lah. Okey, lebih kurang macam ni. Ada yang silap ke? 4. Oh! Sorry. Silap, patutlah. Maaf, okey. Ni betul yang ni. 7 duduk dekat sini. 7 duduk kat sini. Ni 4, 6. 7 sini. Yang ni pun tadi salah ni. Betul ke? Oh ni 10 betul dah. Ini 7 duduk kat sini So garis dia macam ni. Okey. So tengok betul-betul dekat graf tu. Okey. Bila dah lukis garis ni, labelkanlah ini ketaksamaan yang kedua punya. Nama ketaksamaan tu adalah 4X tambah 7Y lebih besar atau sama dengan 28. So kita pun nak lorek. Okey, nak lorek. Kita akan lorek. Ini kan ada 2 garis je kan? Atas dan bawah. Okey. Kawasan yang kamu nak lorek tu adalah dekat sini. Kalau ikutkan dekat sini. Ni kawasan nak lorek tu. Satu kan, satu kurang maksudnya lorek bawah. Satu lagi belah atas, lebih kita lorek belah atas. Okey. Lepas tu, ni kan ada paksi kan. Kawasan lorek kamu tak boleh lebih daripada paksi. Ini paksi. Kawasan paksi ni, so dalam ni lah yang kamu akan lorek. Lebih kurang macam tu. Kamu akan lorek dekat dalam tu. So setakat ni, lukis lukis graf, lukis garis dan lorek ni kamu boleh buat tak? Boleh ke? InsyaAllah. Okey. Sekarang kita nak pergi ke soalan kebat. Soalan kebat ni yang penting ni walaupun 2 markah je. Jangan kamu skip pula lah 2 markah je, tak apalah, halal lah. Okey. 2 markah ni soalan dia tanya senaraikan 2 gabungan dewan yang mungkin disewa untuk bengkel ini. Okey. 2 gabungan dewan tu, tadi kita tahu
X ni adalah dewan kecil. Yang ni paksi paksi X ni dewan kecil punya. Kecil. Ini besar punya. Okay. Kalau kamu nak tahu, kalau kamu nak senaraikan, kamu kena tengok. Saya besarkan sikit. Okay, ini graf kamu tadi. Oh, ya besar. Okay. Kalau kamu nak tengok, berapa banyak dewan dan besar dengan kecil yang kita boleh tempah dalam masa yang sama, tengok kat dalam kawasan yang kamu lorek ni saja. Okay, katakanlah, ini tak kisah mana-mana. Katakanlah kamu ambil, okay, ni 4 kan? Kamu tak boleh ambil, okay, kalau kat sini, kat tepi-tepi ni kamu tak boleh ambil. Kamu tak boleh kata 4 dewan kecil. 4 dewan besar, dewan kecil tak ambil. Dewan kecil tak ambil, tak boleh. Yang ni tak boleh. Dia mesti dekat kawasan sini, tapi yang dalam ni lah contoh saya ambil kat sini ke. Kat sini maksudnya 8 dewan kecil. Ni tak sampai 4 ni. Ataupun 3 dewan besar, contoh. Ataupun kalau kat sini 4 dewan kecil, 4 dewan besar. Boleh. Macam ni. Kawasan yang saya ambil ni 4 dewan kecil 4X tambah 4 dewan besar. Ini boleh. Sorry. Saya 4X 4Y ni, kamu jangan tulis 4X 4Y. Kalau cakap 4 dewan kecil tambah 4 dewan besar. Jawapan kamu tak sama, tak ada masalah. Tapi dia mesti within dalam kawasan ni. Okay. Ataupun kalau tak nak tu, kita tengok pula apa boleh. 4 dewan kecil, 6 dewan besar pun boleh sebab dia kat dalam ni. 4 dewan kecil, 4 dewan kecil, 6 dewan besar boleh. Yang ni kalau ni, 5 dewan kecil, 2 dewan besar boleh. Ni macam ni. Kalau kat sini kan, 5 dewan, ini bukan 5 ni. 6 dewan kecil, 2 ke ni? Okay, 6 dewan kecil, 1 dewan besar pun boleh. Jawapan tak sama, tak ada masalah. Janji, kawasan yang kamu ambil nilai tu adalah dalam kawasan yang kamu lukis, yang dalam kawasan yang kamu lorek ini sahaja. Faham? Boleh? Jawapan kamu tak sama dengan kawan, tak apa. Janji, nilai yang kamu ambil tu berada dekat dalam kawasan tu. Kawasan yang kamu lorek tu. Kalau kamu nak ambil kat ujung ni pun boleh ni. Macam ni contoh kan. Sini 8 dewan kecil. Kat tepi ni 2 dewan besar. Boleh. Sini pun boleh. Ni kamu pilih 2 dewan kecil, 6 dewan besar pun boleh. Janji kat dalam ni. Tapi kamu tak boleh ambil tiba-tiba contoh kat tengah-tengah ni. Mana? 4, 6. Perpuluhan pula. Tak boleh ada jawapan perpuluhan. Dewan boleh potong-potong ke? Tak boleh. Kalau dewan tu ambil. Contoh kalau 7, 7 lah. Tak boleh. 7.3 biji dewan. Tak ada. 7 dewan boleh. Okey ke untuk soalan C ni? Boleh semua? Saya tak ramai hari ni. Boleh cikgu. Cikgu. Apa ni? Ada Alia, Hanis, Tina, Sofia, Sofina. Apa tak ada ni? Munirah. Munirah, Zulaika. Munirah, Zulaika dengan siapa? Munirah, Zulaika. Kak Miza. Miza. Ada lagi yang saya tak sebut? Tu je kot 3 orang. Okay. Nak bincang lagi satu soalan ke? Cukup sampai sini je. Nak try buat satu lagi soalan tak? Yang sebelah, yang soalan sebelah. Boleh cikgu, boleh. Alright.
Yang sempat ni je lah, yang soalan sebelah ni je. Okay, jom kita pergi soalan sebelah. Ini tak apa ke saya nak pergi ke sebelah ni? Boleh cikgu. Alright. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Mana tadi? Okay. Okay, ni saya laju sikit Okay. Yang ni lebih kurang macam soalan tadi. Okay, servis simpan barang kat rumah dengan jumlah ni. Berat dia 36 kilo. Isi padu, kotak. Isi padu kotak tu 3 meter padu. Kotak kayu. Dan kotak plastik. Kotak kayu dan kotak plastik. Sebuah kotak kayu berkapasiti 0.25 meter padu dapat menampung sehingga 6 kilo. Manakala sebuah kotak plastik berkapasiti 0.5 meter padu dapat menampung sehingga 3 kilo. So bilangan kotak kayu, so kita ada kotak kayu kotak kayu dengan kotak plastik. Kotak kayu kita wakilkan dengan huruf X, kotak plastik kita wakilkan dengan huruf Y. Okey. Lepas tu, dia kata bilangan kotak kayu kurang daripada 9 buah. Ini yang pertama. Bilangan kotak kayu kurang daripada 9 buah. Kayu tadi huruf X. So, X kurang daripada 9. Kotak plastik tidak melebihi 10. Kotak plastik adalah huruf Y. Tidak melebihi, maksudnya kena kurang lah. Atau sama dengan. Tidak melebihi, kurang atau sama dengan 10. 10 boleh, janji tak lebih. Kurang pun boleh. Okey. Lepas tu tadi, yang ni pula. Okey. Yang ni, ini kita ada berat. Satu lagi ni ada berat dengan isi padu. Okey, barang dia, ini barang dia. Barang dia total berat 36 kilo. So kita ambil yang berat je, kilo-kilo je dulu. Okey, tadi berat. Sekejap kalau tak nampak saya tulis kat sini. Sekejap. Saya tak boleh. Okey, kotak kayu ni tadi dia boleh isi. Okey, kotak kayu, mana kotak kayu? Boleh isi 0.25 meter padu dengan 6 kg. Kotak plastik boleh isi 0.5 meter padu dengan 3 kilo. Okey, kita ada geng meter padu. Meter padu ni isi padu dia dengan kilogram. Kilogram ni berat dia lah. Okey, so sekarang kita fokus pada meter padu dulu. Meter padu, dia bagi tahu barang dia isi padu dia 3 meter padu. So kita nak tambah ni lah. Bila dia kata kotak boleh barang dia banyak tu je, kamu tak akan isi lebih daripada tu. Dia kurang betul lah, sekejap. Mana ni? Ini barang dia 3 meter padu. Mana? Okey. So kamu buatlah kotak kayu punya 0.25 meter padu kotak kayu punya tambah dengan 0.5 meter padu kotak plastik. Yang ni sama dengan total isi padu barang dia. Isi padu 3. Okay, yang ni simbol apa yang sesuai? Boleh tak saya nak letak kurang? Barang dia 3 meter padu. Boleh kurang tak? Ke boleh lebih? Ni simbol apa yang sesuai letak kat sini? Lebih atau kurang? Okey, lebih. Betul. Lebih betul. Sebab apa lebih? Okey,
kotak dia ni, kalau ada ruang lebih tak ada masalah. Ni kita nak tunjuk besar kotak ni. Kotak dia ni lebih boleh atau sama dengan. Janji jangan kurang daripada berat yang dia nak. Sebab berat barang dia 3 kilo. 3 meter padu, isi padu dia. Kalau kita sediakan kotak yang kecil, nanti barang lebih-lebih tu tak ada tempat nak isi. So kita letak lebih tak apa. Sama juga macam berat. Untuk berat pun sama. Kamu pun tunjuk. Berat 6 kayu punya tambah 3 plastik punya lebih besar atau sama dengan mana? 36 kilo. Ni. 36 kilo. Lebih besar atau sama dengan 36 kilo. Okey. So kita dah ada 2 ni. So kita pun nak lukiskan garis lah. Kalau ikutkan kita ada 4 tau. 4. Ke tak samaan? 4 ni lah yang kita nak lukis. Ada makna ke bawah. Satu tadi X. Yang boleh tarik ke? X kurang daripada 9. So kamu tengok X kurang daripada 9. X9 duduknya dekat 8, 10. 9 tu kat tengah-tengah sini. Sini X9. So X kurang daripada 9. Dia single kan? So garis dia putus-putus. Kamu pun lukis garis putus-putus. Lukis sampai habis. Sila guna pembaris. Ini garis yang pertama. Ini X kurang daripada 9. Okey, satu lagi. Y kurang daripada 10. Dia Y kurang atau sama dengan 10. So kamu cari Y10 dekat sini. Dan dia solid kan? Kita lukis garis solid. Yang ni Y kurang atau sama dengan 10. Okey. Lepas tu, okey, ni kita nak buat titik pula lah. Okey, yang ni dah tak boleh kecil dah. Habis kecil dah tu. Yang pertama ni. 0.25X tambah 0.5Y kurang atau sama dengan 3. Okey. Yang ni tak boleh kecilkan dah. Nak kecilkan boleh je ni. Tak nak kecilkan pun tak apalah sebab nilai dia dah kecil dah. So sama macam tadi, kita nak lukis garis. Kita perlukan 2 titik. So saya buat X dengan Y. Okey. Okey. Ketika X sama dengan kosong, okey ni saya tak tutup kamu tutup sendiri guna jari kamu. 0.25X tu kamu tutup. So tinggal 0.5Y dengan 3. So Y sama dengan 3 bahagi 0.5. 3 bahagi 0.5. Kamu dapat nilai dia 6. 6. Okey. Lagi satu pula. Ketika Y sama dengan kosong, tutup pakai jari. 0.5Y tu tutup pakai jari. So yang tinggal 0.25X dengan 3. So X sama dengan 3 bahagi 0.25. So kamu bagi 3 bahagi 0.25. Kamu dapat jawapan dia 12. Okay. Lepas tu lukislah garis dia. Ketika X sama dengan kosong, X kosong, Y dia 12. Y 12 kat sini. Ketika Y sama dengan kosong, X dia, tak 12 pula. Ketika X sama dengan kosong, Y dia 6. So kat sini. Ketika Y sama dengan kosong, X dia 12 kat sini. So kamu pun sambungkan guna garis. Solid ke putus-putus ni? Solid. Sebab dia double kan? So guna pembaris. Sila guna pembaris. Okey, ni contohnya lah kalau guna pembaris. Okey. Satu, lepas tu ni garis apa ni? Siapa punya tadi? 0.25X tambah 0.5Y lebih besar atau sama dengan 3. Okey. Last sekali. Okay. Yang ni tadi ayat dia apa tadi? 6X tambah 3Y
lebih besar daripada 36. 6x tambah 3y lebih besar atau sama dengan 36. So sama juga macam tadi. Kena ada 2 titik. Okey. Ketika x sama dengan kosong, tutup 6x. So yang tinggal 3y dengan 36. So y sama dengan 36 bahagi 3 dapatlah 12. Okay. Ketika y sama dengan kosong, tutup 3y. So yang tinggal adalah 6x dengan 36. So x sama dengan 36 bahagi 6 dapatlah 6. Dia terbalik je macam apa garis yang satu lagi tadi tu. So kita pun lukis garis tu. Ketika x sama dengan kosong, y dia 12. X kosong, y dia 12 kat sini. Ketika y sama dengan kosong, y sama dengan kosong, x dia 6. 6 kat sini. So garis dia adalah garis solid sebab dia double. Solid. Kamu pun ambil pembaris, gariskan. Okey. So kalau kamu tengok kat sini, dah ada 4 garis dah. Kamu boleh je lorek kat tengah-tengah 4 garis tu, which is dekat dalam ni. Tapi kalau kamu nak confirmkan, boleh juga. Nak confirmkan, oh ni saya lupa nak label ni. Ini 6x tambah 3y kurang atau sama, lebih besar atau sama dengan 36. Okey. So kamu boleh labelkan. Okey. Kurang daripada 10. Kurang bawah. Ni pun kurang kiri sini. Yang ni lebih atas. Yang ni lebih atas juga. So betul lah kawasan ni. Kamu boleh je terus lorek ni. In between 4 garis yang kamu lukis tadi. So dekat situ. So dah dapat lagi 4 markah lah. Tadi 4 markah tambah 4 dah 8 markah. So kita nak dapatkan lagi 10 markah. Okey, yang ini dia tanya bilangan minimum bagi kotak kayu dan kotak plastik yang digunakan. Maksudnya dia nak tahu paling sikit kotak kayu, kotak plastik nak pakai ni berapa. Okey, ni saya tunjuk kat kamu Dekat graf kamu ni, kan kamu dah lukis ni, dia ada 4 segi. 4 segi. So 4 segi ada 4 bucu. Okey, bucu mana yang duduk bawah sekali? Bucu 1 ke, bucu 2 ke, bucu 3 ke, bucu 4? Bucu yang di bawah sekali. Sama ada 3 atau 4. So ada 3 atau 4 kan? Okey, kalau kamu ambil bucu yang ketiga, kamu dapat nilai dia ni apa ni? Sorry sebab saya tak pakai pembaris, saya tak dapat jawapan yang tepat. Saya tengok kat dalam buku ni. Kat dalam buku yang guna pembaris ni, dia dapat kotak berapa ni? Yang sini, yang ni kedudukan dia 9x dengan lebih kurang 1.7y. Okey, kalau titik yang keempat ni, kalau kamu guna pembaris, kamu akan dapat nilai dia 4x tambah 4y. Okey, ingat kotak ni kamu tak boleh nak potong-potong. So kamu tak akan dapat, kamu tak boleh ambil nilai yang ada perpuluhan. Ambil nilai yang solid, iaitu titik yang keempat. Masuk dia kat sini ni, titik yang bawah sekali. Ni minimum tau. Titik yang bawah. Kalau dia nak maksimum berapa banyak kotak kayu dan kotak plastik, ambil titik yang atas sekali. Ini maksimum. Kamu tak boleh ambil titik yang nombor 1 ni tau. Sebab kalau titik nombor 1 ni, kamu cuma ambil kotak apa ni? Kotak plastik je. Kotak kayu tak pakai langsung. Dia nak berapa banyak, paling banyak kotak kayu dan kotak plastik yang boleh pakai. Dia mesti adil lah. Sama-sama banyak. Kalau nombor 2 ni yang maksimum ataupun banyak. Yang ni 4 ni minimum. So paling sikit boleh ambil kotak 4 kotak apa ni? Kotak kayu dengan 4 kotak plastik. Ini minimum. Kalau tanya minimum, maksimum, tengok pada bucu apa nama ni? Ni saya tulis kat sini. Tengok pada bucu apa ni?
garis yang kamu lukis itulah. Bentuk garis tu. Kalau dia segitiga, tengoklah bawah sekali siapa. Atas sekali siapa. Bucu garis tu. Dia sama ada bentuk graf kamu ni sama ada segitiga ataupun segi empat saja. Dia bukan segi empat tepat atau segi empat sama tahu. Dia segi empat yang ada empat sisi lah. Segitiga yang ada 3 sisi. Okey. So setakat ni untuk soalan sini okey ke? Boleh semua? InsyaAllah boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. So maka dengan ini telah tamatlah tajuk ketaksamaan linear. So saya sangat-sangat sarankan untuk kamu buat latihan ni lagi. Kalau ada kat buku lain ataupun kamu nak lengkapkan semua kertas 1, kertas 2 ni pun sangat-sangat digalakkan. So nanti next class saya bagi tahulah nak masuk tajuk apa. Saya nak kena godek dulu tajuk apa yang sesuai untuk PDPR ni. Sebab kita akan PDPR sehingga habis bulan 9. Okay. So itu saja untuk hari ini. Boleh saya tamatkan kelas? Boleh cikgu. Okey, itu saja. Boleh bersurai. Terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum.